Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Muhammad Asfar Akmal. Pada hari ini akan membentangkan pelajaran 20 Pendidikan Islam KSSM, iaitu Alam Sekitar Penenang Minda. Jadi apa yang kita akan pelajari pada hari ini, yang pertama ialah dalil nakli tuntutan adab menjaga alam sekitar, kemudian adab menjaga alam sekitar, dan akhir sekali ialah hikmah adab menjaga alam sekitar. Kalau korang dah sedia, jom kita mula. Okey, yang pertama ialah dalil nakli tuntutan adab menjaga alam sekitar. Dalam pelajaran ni ada dua dalil nakli yang kita perlu tahu. Yang pertama sekali, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 64 yang bermaksud, segala yang ada di langit dan di bumi ialah kepunyaannya, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maksudnya semua yang ada dalam muka bumi ni Allah punya, tak ada pun yang kita punya. Itu yang kita ada semua ni pinjaman, termasuklah pokok, haiwan, sungai, bukit bakau, langit tu semua Allah punya. Jadi kita sebagai makhluk tak ada hak pun nak rosakkan atau nak singkirkan benda-benda yang Allah dah kurniakan tu. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12 yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Okey, sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik, tapi kenapa diletakkan dalam pelajaran yang melibatkan alam sekitar ni kan? Pada pendapat saya lah kan, sebab sekarang dunia dah ada agak ramai orang-orang munafik, dan ada di kalangan orang munafik tu yang menjadi pemimpin atau orang-orang yang berpengaruh. Jadi dalam konteks alam sekitar ni, mereka mungkin munafik dalam menyelewengkan maklumat pasal alam sekitar. Macam contoh, mereka sepatutnya buat pembangunan yang mesra, tapi bila masukkan TV atau mana-mana media sosial, pelat sikit situ, mereka hanya tunjukkan satu side saja, iaitu sisi di mana pembangunan tu berjalan dengan gahnya. Padahal dari satu sisi lain banyak kerosakan dah berlaku, penebangan pokok, ini kerosakan jalan, tanah semua rosak. Tapi dia tak tunjukkan pun. Dia hanya tunjukkan, oh negara kita sudah maju dengan pembangunan. Tapi tak tunjuk pun alam sekitar sekarang dah rosak sebab dia. Macam itulah munafik dalam hal ini ya. Seterusnya kita pergi pula kepada adab menjaga alam sekitar. Ada 6 yang dinyatakan. Yang pertama, kita perlulah sentiasa mengekalkan ekosistem kehidupan flora dan fauna agar tidak terancam dan pupus. Kenapa kita perlu kekalkan ekosistem ni ya? Okey, sebab macam ni. Ekosistem ni adalah satu ciptaan Allah yang hebat. Kita perlukan ekosistem yang stabil. Macam contoh yang saya boleh berikan ialah ubur-ubur. Di pantai, ubur-ubur ni membiak banyak sangat. Dalam satu masa beribu-ribu ubur-ubur boleh membiak. Jadi Allah yang maha bijaksana ni, Allah wujudkan penyu untuk kawal populasi ubur-ubur di pantai. Jadi andai kata suatu hari nanti penyu dah pupus, bilangan ubur-ubur di dunia akan banyak dan kita manusia susah nak kawal. Jadi nampak kehebatan Allah di situ dan kita perlu kekalkan. Yang kedua, sentiasa memelihara dan memelihara alam sekitar dengan tidak melakukan sebarang kerosakan, seperti penanaman semula pokok bakau. Okey, ada perbezaan antara memelihara dan memelihara ya. Memelihara ialah kita jaga. Macam contoh, harimau dah ada 200 harimau, 200 tu kita jaga sampai dia beranak pinak. Memelihara pula sesuatu benda tu mungkin dah agak terancam, macam contoh pokok bakau dah rosak, dah banyak rosak. Kita nak pulihkan semula, kita tanam banyak lagi. Banyak kita tanam sampailah hutan paya bakau tu dipulihkan semula. Jadi dia pelihara dan pulih. Yang ketiga, sentiasa berusaha mengekalkan keceriaan dan kebersihan alam sekitar, seperti bergotong royong membersihkan kawasan rumah. Walaupun alam sekitar tu dah sedia cantik, kita perlulah jaga terutama sekali yang sekeliling kita. Yang keempat pula, sentiasa menjaga kelestarian alam seperti menjaga kebersihan sungai. Yang kelima, sentiasa mengamalkan cara hidup yang mesra alam seperti amalan kita semula.
Contoh lainnya selain daripada 3R, ada juga mengasingkan sampah macam contoh plastik, kertas, sisa dapur ataupun guna barangan elektrik yang ada penjimatan yang efisien lah. Yang akhir sekali ialah sentiasa berhemah dan tidak membazir. Tidak membazir ni semualah, membazir pakaian, membazir air, elektrik. Kita jangan membazir sebab semua tu datang dari mana? Datang dari alam juga. Kalau kita membazir, nanti dia akan efek pada penggunaan bahan mentah yang akan menyebabkan pencemaran, pembakaran, banyak lagi lah. Okey, yang ini tak ada dalam buku teks tapi saya bagi sekadar untuk idea dan kesedaran. Mana tahu keluar dalam soalan kibat, jadi korang ada idea nak jawab apa. Kesan-kesan tidak memelihara alam sekitar. Itu. Lagi. Biarlah gambar-gambar ini yang berbicara ya. Kepupusan. Banyak. Banyak. Oh gosh. Yang ni ada dalam buku teks. Kita teruskan pula kepada hikmah adab menjaga alam sekitar. Kita teruskan kepada yang pertama, melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan. Sebab ini tanggungjawab daripada Allah ya. Bila Allah turunkan harimau ke Malaysia, dia suruh orang Malaysia yang jaga. Bukan Thailand, bukan Indonesia, bukan USA. Malaysia yang jaga. Jadi kalau haiwan tu pupus, itu salah kita ya, bukan salah negara lain, salah rakyatnya yang tak pandai jaga pemberian Allah. Seterusnya, melapangkan fikiran dan menenangkan jiwa kerana melihat keindahan alam. Sebab setakat ni saya belum jumpa lagi ya orang tengok bunga cantik, takut, tak ada ya. Seterusnya, menikmati persekitaran yang bersih dan bebas daripada wabak penyakit kerana pembudayaan cinta alam sekitar. Bila kita cinta akan alam ni, kita nak jaga betul-betul. Kita tak nak ada penyakit. Walaupun penyakit itu daripada Allah, tapi sebabnya daripada perbuatan tercela manusia sendiri ya. Banyak penyakit sekarang yang sebabnya daripada manusia. Contoh kencing tikus. Teori mengatakan kencing tikus ni berpunca daripada sisa makanan. Lepas tu tikus makan. Lepas tu tikus kencing. Jadilah kencing tikus, begitulah teorinya. Jadi, jangan rosakkan alam sekitar. Seterusnya, melestarikan alam sekitar yang indah untuk dimanfaatkan kepada generasi akan datang. Kita ada laut, sungai, jagalah betul-betul. Wak Imam parit pun yang dulu orang selalu anak-anaknya mandi parit. Kita pun masa kecil-kecil mandi parit. Tapi sekarang tengok apa dah jadi. Kita nak mandi parit, orang cakap apa? Parit dah kotor, tak boleh buat mandi. Bayangkan masa akan datang nanti, sekarang kita tak boleh keluar sebab PKP. Masa akan datang nanti, ayah nak keluar boleh tak? Mana boleh nak, dah tercemar dah kat luar tu. Tak kesedih kan? Yang akhir sekali, meningkatkan pendapatan kerana melaksanakan aktiviti eko pelancongan. Kita dah ada tempat cantik ni, kita buatlah eko pelancongan. Orang Jepun datang tengok, wah cantiknya. Dia cakap dalam bahasa Jepun lah, dia cakap cantik. Lepas tu still ada kat situ. Lepas tu orang USA pula datang, Korea pula datang, Bangla pula datang, Indonesia, Thailand, semua datang dan masih terjaga. Itulah eko pelancongan dan macam itulah kita memanfaatkan alam sekitar ya. Okey. Jadi, tamatlah sudah perkongsian saya pada kali ini. Akhir kata daripada saya berharap pada semua kawan-kawan manusia saya yang melihat video ini untuk menghayati topik ini supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebab dalam dunia ni, Allah suruh kita buat baik dengan semua makhluk, termasuklah haiwan, tumbuhan. Siapalah kita, makhluk untuk menghapuskan makhluk ciptaan Allah yang lain. Sampai situ saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.